Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini bersama saya Fazurina Abdullah dalam rangkuman berita seminggu yang membawakan berita-berita terkini di negeri Pahang. Baru-baru ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dimasukkan ke Wad Diraja Institut Jantung Negara IJN selepas mengadu kurang selesa dengan kesihatan. Sehubungan itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, menitahkan semua masjid di negeri Pahang mengadakan solat hajat, bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat bagi mendoakan kesihatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kami seluruh rakyat Pahang mendoakan agar Allah mengurniakan kesihatan yang baik kepada Seri Paduka Baginda dan sentiasa berada dalam lindungannya. Baiklah, mari kita teruskan rangkuman berita pada minggu ini. Saksikan laporan berita seminggu yang telah disediakan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, menjalani rawatan di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur Isnin lalu. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Yang Hormat Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dimasukkan di Wad Diraja IJN selepas mengadu kurang selesa dengan kesihatan baginda. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah dinasihatkan supaya diawasi oleh doktor dan Seri Paduka Baginda tidak berada dalam keadaan yang membimbangkan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, menitahkan semua masjid di Pahang mengadakan solat hajat, bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat bagi mendoakan kesihatan dan kesejahteraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Pengelola Bijaya Diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Khairizal Abdul Rahman berkata, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku menitahkan solat hajat, bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat tersebut diadakan selepas solat maghrib pada Khamis lalu. Beliau juga berkata, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku turut menitahkan agar solat hajat bagi tujuan tersebut juga diadakan selepas solat Jumaat lalu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, berkenan menerima menghadap Duta Besar Belgium di Malaysia di Istana Abdul Aziz Indra Mahkota di Kuantan Selasa lalu. Dalam pertemuan itu, Kebawah Duli Tuanku meluangkan masa hampir 1 jam berbincang dan bertukar-tukar pandangan serta idea. Baginda juga berkenan menerima cenderahati berupa jersey penyerang muda sensasi negara Luqman Hakim Syamsuddin yang kini menyertai kelab bola sepak di Belgium. Duta Besar Belgium di Malaysia dalam lawatannya ke negeri Pahang turut mengunjungi Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Waras Dewan Ismail di Wisma Sri Pahang di Kuantan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, berkenan berangkat menziarahi 2 orang penduduk kurang upaya dan turut melawat 2 asnaf yang menerima bantuan baik pulih rumah selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Kampung Lamir Pekan Jumaat lalu. Kehadiran baginda tanpa diduga itu telah memberi kelegaan dan keceriaan kepada mereka. Ziarah ini juga merupakan antara rutin setiap minggu yang baginda lakukan selepas menunaikan solat Jumaat. Dalam ziarah itu juga, baginda yang merupakan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Bersama Melayu Pahang MUIM turut mengurniakan sumbangan kepada anak-anak dan penduduk kampung yang hadir. Kerajaan Pahang menyambut baik keputusan Mahkamah Tinggi Kuantan Jumaat lalu yang menolak permohonan semakan kehakiman yang telah dibuat oleh 3 peniaga yang ingkar untuk meletakkan tulisan Jawi di papan tanda iklan mereka. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Waras Dewan Ismail menerusi akaun Facebooknya berkata, Kerajaan Negeri Pahang akan terus komited dalam memelihara adat budaya warisan negeri ini termasuk dalam usaha untuk memartabatkan semula tulisan Jawi.
Beliau berkata oleh yang demikian, Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur akan terus melaksanakan peraturan ini bagi memastikan tulisan Jawi terus mekar dalam ingatan anak-anak Pahang tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang. Jurutankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pahang menasihati mana-mana pengunjung dari Pahang ke Sabah supaya menjalani ujian saringan COVID-19 selepas 72 jam mendarat kembali ke Semenanjung. Pengerusinya, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, ini disebabkan penularan COVID-19 di negara ini menunjukkan peningkatan, terutamanya situasi yang membimbangkan di negeri Sabah. Beliau yang juga Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang berkata, pada ketika ini juga terdapat peningkatan jumlah pengunjung dari Pahang ke Sabah. Kerajaan Negeri Pahang memperkasakan pendidikan Islam di negeri ini bagi memastikan lebih ramai pelajar cemerlang di dalam akademik dan pendidikan agama dapat dilahirkan. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, kerajaan sentiasa komited terhadap usaha pembangunan sekolah-sekolah agama di Negeri Pahang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pendidikan kali ke-19 tahun 2020 Sekolah Menengah Agama Kerajaan Pahang di Gambang Resort di Kuantan, Jumaat lalu. Pelaksanaan program-program kebajikan termasuklah pembinaan Perumahan Rakyat Pahang RRP jelas membuktikan bahawa Kerajaan Pahang yang dipimpin oleh Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail mempunyai keuangan yang kukuh dalam membantu rakyat. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hak Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram berkata, walaupun sebelum ini ada pihak yang mendakwa Kerajaan Pahang akan bankrupt selepas menjadi pembangkang, namun dakwaan itu langsung tidak tepat. Pernah kita dengar kepercayaan orang terhadap ini bukanlah semua akan mengatakan kita ini tidak dapat menguruskan negeri khususnya dari segi kewangan. Termasuklah menyatakan bahawa negeri Pahang ini akan bankrupt. Tapi terbukti dari segi penyata kewangan 2019 kita berlebih. Lebih pun banyak pula. Dan alhamdulillah dengan kelebihan itu, duit itu, kita kebetulan dilanda musibah sikit, contoh COVID dan bencana-bencana lain, kita dapat membantu mangsa-mangsa tadi. Contoh COVID sendiri, kita berbelanja lebih kurang 30 juta. Jadi kalau tidak ada duit, macam mana kita nak berbelanja untuk kita nak menyelesaikan masalah COVID? Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM ketika Majlis Pecah Tanah dan Penyampaian Surat Tawaran Projek RRP peringkat daerah Raub di kawasan Sega Lama di Raub, Sabtu lalu. Penduduk di Kampung Aceh di Pekan menerima berita gembira apabila permohonan mereka untuk mengecat semula keseluruhan Masjid Kampung Aceh telah diluluskan oleh Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail baru-baru ini. Peruntukan berkenaan adalah hasil lawatan Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif yang juga Ahli Dewan Negeri Bebar ke kampung itu dan menunaikan solat Jumaat di masjid tersebut pada 17 Julai lalu. Selepas 2 bulan, permohonan berkenaan telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan beliau selaku Ahli Dewan Negeri Bebar sendiri telah menyampaikan peruntukan berjumlah RM20,000 kepada Ketua Kampung Aceh, Encik Muhammad Rahi Yunus. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan pelbagai berita dan maklumat terkini di negeri Pahang. Jangan lupa like, subscribe dan share Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Anda juga boleh mendapatkan berita terkini di Pahang menerusi portal pahangmedia.my. Sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.